Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada sesi kali ini untuk kita sama-sama lihat topik yang keenam berkaitan dengan khusus penghayatan etika dan peradaban. Jadi bagi topik yang keenam pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Jadi topik keyword untuk topik pada hari ini ialah perlembagaan persekutuan, yang kedua ialah tapak integrasi. Okey, baik. Nah, para pelajar yang dikasihi sekalian, cuba tengok di hadapan apa yang dimasukkan dengan tapak integrasi. Okey. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat termasuk kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan dan mikro. Jadi semua makruf bahawa tapak integrasi ini ialah untuk menyatu padukan keperbezaan yang ada. Jadi dalam masyarakat, pelbagai perbezaan dalam etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya, kita nak tengok di manakah tapak integrasi ini wujud. Secara makro, pada pertengahan ataupun secara mikro. Apa yang dimasukkan dengan ketiga-tiga tu? Nanti kita akan tengoklah. Hampir semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan, sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak, sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Begitu juga di Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Okay, baik Kita teruskan kepada slide seterusnya. Cuba tengok di hadapan semua. Ini ialah tapak integrasi. Okay, tapak integrasi maknanya kita berikhtiar, kita berusaha untuk menyatu padukan secara harmoni berkaitan dengan asas-asas perbezaan yang ada dalam kehidupan. Kemudiannya dia ada tiga aspek. Aspek makro, meso dan juga mikro. Makro, meso, pertengahan, ilan dan juga mikro. Jadi makro maksudnya daripada atas bawah. Top down kita panggil. Daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah, antara perkara yang mengintegrasikan ialah perlembagaan. Kita duduk di bawah satu perlembagaan yang sama walaupun berbeza agama, walaupun berbeza etnik dan sebagainya lah. Yang kedua ialah meso, daripada bawah ke atas. Down to top. Daripada bawah ke atas. Antaranya dengan kewujudan badan bukan kerajaan NGO. Bagaimana rakyat bersatu padu dalam satu-satu isu menyelesaikan masalah ataupun apa-apa cadangan, kemudiannya diutarakan kepada pihak kerajaan, akhirnya membawa kepada undang-undang. Okey, yang ketiga ialah mikro. Apa yang masukkan dengan mikro? Cuba tengok di hadapan, iaitu inisiatif daripada akar umbi. Ini juga dinamakan sebagai peranan rakyat. Dia lagi bawah lah. Lagi bawah. Jadi maksudnya mikro ni secara kecil. Secara mikro lah. Mikro maksudnya kecil. Jadi apabila rakyat yang mempunyai kesedaran akhirnya membentuk kepada NGO, MESO dan juga membawa kepada undang-undang dan perlembagaan makro. Jadi dalam perlembagaan kita akan tengok pengenalan, definisi dan konsep perlembagaan, sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan, rangka asas perlembagaan persekutuan dan juga cabaran. Baik, jadi objektif topik 6 para pelajar yang dikasihi sekalian, topik pada kali ini ialah menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah hubungan etika dan peradaban di Malaysia. Jadi bagaimana nak menghayati perlembagaan? Bagaimana nak menghayati perlembagaan? Jawapannya ialah dengan memahami apa yang ada di sebalik perlembagaan. Sejarahnya, konsepnya, fungsinya, cabarannya. Baik
inilah hasil pembelajaran di mana selepas kita melihat topik ini kita dapat tahu cara jelas konsep tapak integrasi. Sebenarnya kita tahu secara jelas latar belakang sejarah perlembagaan, menganalisis perkara asas dalam perlembagaan, menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan, menganalisis isu semasa dan juga menghuraikan cabaran yang dihadapi. Ini ialah kandungan topik 6. Okey, baik, kita go through laju-laju sebab nanti para pelajar boleh baca dan juga Ustaz akan berkongsikan dengan para pelajar semua beberapa video yang berkaitan supaya dapat input-input yang penting. Okey, soalannya apakah tapak integrasi? Tapak integrasi sebagai wahana sosial. Apakah ciri tapak integrasi? Iaitu sebuah wahana sosial abstrak dan nyata. Satu titik pertemuan, proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan juga pengantaraan. Nombor 4, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak diinstitusikan. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Nombor 6, usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Jadi ini ialah beberapa ciri kepada tapak integrasi. Okey, jadi yang dinyatakan tadilah Jadi kalau ditanya apakah makro, mikro dan juga meso, inilah dia. Tapak integrasi yang aktif di mana? Di Malaysia. Cuba tengok di hadapan. Jadi atas ke bawah, top down. Adanya kawasan rukun tetangga. Wujud semenjak 1970. Mekar dan Matan orientasi. Daripada bawah ke atas peranan NGO. NGO sebagai pemantauan, ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti. Kemudiannya yang mikro pula inisiatif akar umbi. Seperti yang dinyatakan street wedding, 1000 countrywide during weekend, mamakization, third place concept, successful local group initiative for economic, social culture, reasons dan sebagainya lah. Ini maksudnya daripada akar umbi. Okey, ini antara contoh yang kita dapat lihat tapak integrasi di mana di Kelantan. Kes Kelantan. Tapak integrasi, ruang pertemuan komuniti dan budaya. Jadi kita ambil contoh Kelantan. Di mana negeri Kelantan sebagai sebuah tapak integrasi. Majoriti Melayu Muslim sebanyak 94% penduduk Kelantan. Ada orang Kelantan sini. Ustaz saya ramai ke orang Kelantan dalam ni. Adalah adalah. Kemudiannya minoriti. Pecahan daripada 6% penduduk ialah apa dia? Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, orang asli dan India Muslim. Kalau kita lihat dalam Kelantan juga ada 4 proses integrasi majoriti minoriti. Majoriti ni Melayu Muslim, minoriti ni yang dinyatakan tadilah 6% tadi itulah. Yang pertama berlaku asimilasi, iaitu kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Jadi maksudnya asimilasi ni ialah perpindahan penghijrahan daripada satu perkara kepada perkara yang lain. Itu asimilasi, perubahan. Jadi daripada bahasa Siam kepada bahasa Kelantan, daripada dialek Siam, daripada dialek India, contohnya kepada dialek Kelantan dan sebagainya lah. Yang kedua ialah akomodasi. Akomodasi iaitu majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Maksudnya masing-masing bebas beragama dan juga tidak ada masalah dalam mengamalkan ritual masing-masing. Jadi tengoklah, bukan ni contoh di Kelantan lah, di negeri lain pun ada juga. Cumanya apabila kita pergi Kelantan, kita tengok ada juga tempat beribadah orang non-Muslim, adanya kuih dan sebagainya lah. Jadi akomodasi ini maksudnya menghormati norma dan nilai masing-masing. Akulturasi, meminjam unsur budaya dalam kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti. Contohnya dari sudut makanan, kesenian dan seni busana. Jadi maksudnya kita meminjam antara satu sama lain. Dari sudut pakaian, makanan, kan. Amalgamasi pula ialah asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti khususnya melalui perkahwinan. Maka di Kelantan juga berlakunya perkahwinan campur antara agama yang lain dengan agama yang lain, antara etnik yang lain dengan etnik yang lain. Jadi 4 proses integrasi majoriti dan juga minoriti. Ada 4 asimilasi,
akomodasi, akulturasi dan amalgamasi. Baik. Yang ni contoh yang lain jugalah. Iaitu Kelantan, Seri Neng Buah Tokoh Integrasi Siam Kelantan. Siri Neng Buah Tokoh Integrasi Siam Kelantan. Yang ni adanya wayang kulit dan lain-lain lah. Boleh baca nanti dan juga ini kes terkini penyatu paduan usaha membina tapak integrasi terkini. Dua contoh terkini penyelesaian perbalahan mengenai ISET, perdebatan pentafsiran dan politik kompromi, penyelesaian konflik kuil sivil Maha Mariamam Subang Jaya. Okey, ini yang terkini lah. Bagaimana proses yang berlaku ia menyatu padukan. Walaupun pada basicnya, pada asasnya ia ialah pergaduhan. Ia ialah percanggahan idea, pandangan. Tetapi akhirnya integrasi dan juga penyatu paduan berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Tidak dinafikan terdapat beberapa pihak yang kecewa, yang marah. Tapi kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Sebab kita duduk dalam keadaan berbilang bangsa, agama dan juga lain-lain lah. Okey, pengenalan kepada perlembagaan persekutuan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Okey, undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat. Menyediakan garis panduan kelakuan masyarakat. Jadi pendek kata, kalau ditanya kepada kamu, semua perlembagaan persekutuan ialah undang-undang. Okey, itu yang paling senang lah. Dan juga apakah ciri undang-undang tu, banyaklah. Tengok ada 5 di atas. Iaitu mengawal tingkah laku, pembinaan etika tamadun, undang-undang tertinggi sumber rujukan, perlembagaan persekutuan menyediakan ruang tapak integrasi. Tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Okay, baik, ini lihat fikir dan bincang, nanti boleh baca dan lihat sendiri. Okey, kita secara laju-laju kita tengok apakah definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sebuah negara. Okey Jadi kita ada perlembagaan persekutuan. Apa maksud perlembagaan? Ini dia. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan, undang-undang juga peraturan lah. Kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran dalam sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara. Apa dia? Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Jadi 3 badan ini yang direka cipta oleh perlembagaan, yang dibentuk oleh perlembagaan. Apa dia? Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut. Pada masa yang sama, perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Okey. Perlembagaan persekutuan pula. Dalam konteks Malaysia. Tadi perlembagaan secara general. Ini ialah perlembagaan di Malaysia. Yang pertama ialah bertulis. Dokumen yang bertulis. Yang kedua ialah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang ketiga ialah menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Yang keempat, direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah budaya dan amalan negara. Dan juga yang terakhir, perlembagaan mengambil kira semua kepentingan komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Ini ialah perlembagaan persekutuan. Ciri-ciri dalam konteks Malaysia. Jadi boleh tengoklah. Kalau ada beberapa soalan, boleh jawab apakah ciri-ciri yang ada kan. Begitu juga perlembagaan persekutuan berasaskan kontrak sosial. Perlembagaan persekutuan diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan raja-raja bagi negeri-negeri. Okey, baik, kita tengok sejarah dan garis waktu gubalan. Okey, ini dia. Ini ialah perkara yang penting kalau orang tanya kepada kamu bagaimana terciptanya perlembagaan persekutuan. Dia bukan senang untuk dijawab. Apabila orang tanya kepada kamu bagaimana terciptanya perlembagaan persekutuan. Jadi gubalan. Gubalan ni maksudnya perubahan ataupun editing kepada perlembagaan persekutuan adalah step-step berikut.
Yang pertama ialah telah ada wujudnya undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Kemudiannya dengan wujudnya Malayan Union, dengan wujudnya Persekutuan Tanah Melayu, kerjasama etnik, Suruhanjaya Perlembagaan, Suruhanjaya Red dan juga Jawatan Kuasa Kerja, barulah adanya perisytiharan perlembagaan. Jadi senang ke? Jadi bukannya ia terus ada, tapi ia ialah bermula daripada dulu lagi. Okey, cuba tengok pada 1955 pilihan raya pertama penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Ini pada tahun 1955. Jadi kemudiannya pada Februari 1956 persidangan London, adanya perjanjian London kemerdekaan Malaysia. Kemudiannya lantikan Suruhanjaya. Kemudiannya Suruhanjaya Red Jawatan Kuasa untuk mengkaji draft. Draft kedudukan dibahaskan, diluluskan di Parlimen British, dibahaskan, diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan juga akhirnya diterima di negeri-negeri. Okey, baik. Ini secara ringkas undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Kita dah ada dah. Itu apa dia? Apa dia undang-undang yang kita ada? Iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu membuktikan bahawa telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Macam Ustaz beritahu tadi, perlembagaan ialah undang-undang ataupun peraturan dan juga ia telah ada setelah sebelum penjajahan. Keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut itu telah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri iaitu Johor dan Terengganu pada tahun 1895 dan juga 1911. Jadi ini poin penting. Apakah undang-undang yang sedia ada? Apakah perlembagaan yang sedia ada sebelum kedatangan penjajah? Ada dua. Yang pertama ialah perlembagaan Johor, yang kedua ialah perlembagaan Terengganu pada 1895 dan juga 1911. Kemudiannya ialah terbentuknya Malayan Union. Sebab apa terbentuk? Tujuannya ialah untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti negeri Melayu bersekutu, negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Ia juga penting supaya ada British ataupun orang luar yang datang, maka Malayan Union yang membentuk peraturan. Okey. Okey, semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Yang ini ialah setelah datangnya penjajahan. Okey, dan juga tentangan orang Melayu terhadap Malayu Union kerana kedaulatan raja dilenyapkan kecuali dalam hal ehwal berkaitan agama Islam dan adat resam. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, itu penduduk asing telah bermustautin lebih 10 tahun dan lahir selepas Melayu Union secara terus menjadi warga negara. Okey, dan sebagainya lah. Ni lebih kepada sejarah lah. Okey, kemudiannya barulah terbentuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Ini yang asal, yang asas. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Kemudiannya barulah lepas batal, Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan, adanya 4 wakil Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Maka mereka inilah yang dilantik untuk merangka sebuah perlembagaan yang baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Jadi masa inilah pada tahun 1947. Okey, tertubuhnya Jawatan Kuasa Perundingan. Okey, ini boleh baca setelah nanti download slide ni boleh baca apakah ciri-ciri penting perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Okey, baik. Kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Kemudiannya barulah ada kerjasama etnik ke arah kemerdekaan. Ini maksudnya sebelum merdeka lah. Lepas Malayan Union adanya perlembagaan Tanah Melayu, kemudiannya barulah ada kerjasama etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1949 yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan setengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan politik dan ekonomi. Maka di sini lahirnya tokoh-tokoh yang menganggotainya. Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, Sisi Tan EEC, Turai Singgam. Jadi mereka bersatu
padu. Akhirnya pilihan raya umum 1955 iaitu pilihan raya tersebut ialah pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Jadi kalau ditanya kepada kamu apakah pilihan raya yang pertama di Malaysia tahun berapa? Tahun 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama di Tanah Melayu di Malaysia. Okey. Ini sebab apa berlakunya pilihan raya? Sebab toleransi yang cukup kukuh antara Melayu dan bukan Melayu. Okey, apabila pilihan raya tersebut, inilah yang terbentuk 1955 tu pembahagian kursi dan calon UMNO telah membuat pengorbanan dan kompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu dan walaupun majoriti pengundi adalah Melayu. Demi perpaduan mengamalkan konsep perkongsian, UMNO diperuntukkan 35 kursi saja, MCA 15 dan juga MCA 15 MIC sebanyak 2 kursi. Ada type error di situ. Okey, baik. Okey, ini selepas daripada orang kata pilihan raya tersebut. Kemudiannya Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Red, Suruhanjaya Perlembagaan. Suruhanjaya Perlembagaan merupakan sebuah Suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Yang sebelum ini yang sebelum merdeka. Ini ialah yang merdeka. Suruhanjaya ini juga dikenali nama pengurusinya iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Red. Sebab itu nama dia ialah Suruhanjaya Red sebab ketua pengerusinya iaitu seorang daripada London. Baik Suruhanjaya Red terdiri daripada para ilmuwan dalam bidang perlembagaan, Sir Ivor Jennings, Sir William Markel, Hakim bin Malik dan juga Hakim Abdul Hamid. Okey, inilah dia punya Suruhanjaya Red ni. Dia daripada 4 orang ni kemudiannya terbentuk Suruhanjaya Red, kemudiannya barulah melahirkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, baik. Dalam Suruhanjaya Red ni boleh tengoklah apa yang ada. Satu kerakyatan, negara bersekutuan, persekutuan, menjamin kedudukan orang Melayu, menjamin kedudukan Raja Melayu, Parlimen dan sebagainya. Okey, yang ni boleh tengok boleh tengok sendiri. Saya takut panjang nanti apa yang ada dalam Suruhanjaya Red itu sendiri. Sebab ini lebih kepada sejarah. Saya yakin kamu semua ni dah belajar sejarah pada sekolah dulu. Okey, sebenarnya ialah kerangka asas perlembagaan persekutuan. Maknanya dah terbentuk dah perlembagaan persekutuan. Apakah kerangkanya? Ini dia. Okey, ada 8 perkara. Negara persekutuan, Islam agama persekutuan, perlembagaan undang-undang tertinggi, elemen warisan, keluarga negaraan yang sama, kebebasan asasi, pindaan perlembagaan dan juga perkara subversif dan juga darurat. Ini perkara yang disentuh asas dalam perlembagaan persekutuan. Bila sebut sahaja negara persekutuan, mestilah ada bertulis, kemudiannya berkongsi kedaulatan, kemudiannya mempunyai autonomi, dan juga mahkamah mempunyai orang kata fungsi tertinggi dalam mentafsirkan perlembagaan, dan terakhir sekali ialah layanan sama rata antara negeri-negeri. Tidak boleh berat sebelah lah. Negeri ini tidak ikut perlembagaan, negeri ini ikut perlembagaan. Okey Boleh faham Ini yang dimaksudkan dengan negara persekutuan. Ini ciri-ciri dia lah. Kalau tanya apakah negara persekutuan, ini dia. Yang kedua ialah Islam agama persekutuan. Okey. Islam dan raja, Islam urusan negeri, betul. Islam bermula dari sejarah, warisan dan tradisi. Perundangan pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan kebebasan beragama. Seterusnya ialah perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi. Boleh tengok, semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Maksudnya negeri bermesyuarat buat satu undang-undang. Undang-undang tersebut tidak bersatu, tidak orang kata bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang tersebut tidak dikira tidak sah. Baik. Perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran.
Semua polisi atau dasar pentadbiran negara adalah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah. Sama je lah Ustaz minta tadi Okey, elemen warisan. Apa dia? Elemen warisan yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Ini ialah adat ataupun tradisi. Dinamakan sebagai elemen warisan. Okay, ia dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan-peranan tertentu. Seringkali ia juga dirujuk sebagai tiang sri perlembagaan persekutuan ataupun elemen asal. Okey. Banyaklah. Antaranya apa dia? Cuba tengok di bawah. Institusi beraja, raja-raja di negeri, yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, jadual keempat agama Islam, keistimewaan Melayu, kepentingan sah komuniti-komuniti lain dan juga bahasa Melayu. Okey, seterusnya ialah kewarganegaraan. Apa dia? Istilah peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Kalau ada warga negara, ada keistimewaan. Kalau tak, apa fungsi warga negara? Apa dia? Empat cara mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama, undang-undang. Kedua, pendaftaran. Yang ketiga, naturalisasi. Yang keempat ialah gabungan wilayah. Bagaimana apabila hilang kewarganegaraan? Maknanya dipecat ataupun dia hilang taat setia. Okey, perlembagaan persekutuan juga ada kerangka kebebasan asasi. Jadi maksudnya jaminan kepada hak-hak sivil dan politik. Kebebasan yang tidak mutlak mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia. Okey. Takluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara yang menjaga aspek kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu. Prosedur pindaan perlembagaan. Jadi ini cara untuk pindaan perlembagaan. Nak ubah. Nah, pinda ni maksudnya ubahlah. Prosedur dia ada disebut dalam perkara 159. Iaitu dengan cara majoriti yang mudah. 2/3 majoriti plus dengan perkenan majlis raja-raja. Maka boleh untuk gubal undang-undang. Begitu juga dengan perkara 161E. 2/3 majoriti plus dengan persetujuan TYT Sabah Sarawak ataupun 2/3 majoriti plus dengan perkenan yang dipertua negeri. Ini dia lah kalau nak pindah ni lah. Senang lah Ada perkara yang perlu dititik beratkan. Sebenarnya ialah menangani ancaman keselamatan subversif, darurat besar dan juga jenayah terancam. Ini kalau ada teroris, ada ISIS di mana-mana sekalipun, ia merupakan perkara nombor satu yang akan ditangkap, disiasat. Okay, baik Okay, ini sebagai analisis. Okey, seterusnya cabaran ni terakhir sekali pada pagi ini, para pelajar dikasih sekalian. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran, sama ada peringkat negara atau dunia. Okey, jadi bukan senanglah nak mengekalkan kelangsungan sistem negara, mengekalkan kedudukan agama, mengekalkan stabilan negara, menghadapi gelombang hak asasi dan juga order baru dunia, mengekalkan keamanan negara dan juga mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi tiang seri yang kita ada. Okay, banyak cabaran dia. Okey, itu sahaja berkaitan dengan slide topik yang ke-6. Ini ialah rujukan. Jadi apabila sebut sahaja berkaitan dengan cabaran yang dihadapi di Malaysia, itu perkara yang sangat penting untuk kita kaji. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan daripada pelajar?